iaitu perkara sunat di dalam solat yang mana jikalau kita tertinggal ataupun tak buat secara sengaja maupun tidak sengaja, tidak disunatkan sujud sahwi. Benda dia banyak, banyak benda dia. Dia berbeza dengan sunat ab'ad. Sunat ab'ad jikalau tertinggal disunatkan sujud sahwi yang tu. Jelas tuan. Baik, yang mana kita berhenti iaitu pada bab ataupun sunat hai'ah yang ke-16, ke-17, ke-16 betul lah. Yang mana kita boleh disunatkan membaca doa lepas doa ataupun sebelum bagi syahadah, sebelum bagi salam kita membaca doa. Dan doa yang biasa kita nak baca lah, minta lindung daripada azab kubur, minta lindung daripada azab api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Surat 32 atas tu. Jadi doa tu kita boleh buat. Doa tu sunat spesifik doa tu saja. Jangan duk tambah dah doa-doa lain. Kalau kita tambah doa-doa lain tidak disarankan, tidak dituntut. Sagi pergi minta doa macam-macam tak kan. Ya Allah minta bagi kurih ke, minta nak bagi kaya, minta macam-macam. Taklah. Doa yang mana boleh buat dikira sunat doa ni. Nah, tu. Baik. Perkara yang ke-17, sunat hai'ah yang ke-17 iaitu duduk tawarruk pada tasyahud akhir, iaitu duduk di atas dua punggung dan keluarkan kaki kiri di bawah kaki betih kanan. Hak serupa kita duk buat je. Duduk dalam sembahyang ni ada dua macam. Satu kita panggil dia duduk tawarruk, satu kita panggil dia duduk iftirash. Duduk tawarruk iaitu duduk yang mana kita letak punggung kita atas lantai, kaki kiri selip bawah kaki kanan. Hukum dia sunat. Sunat pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab lain tidak. Pada mazhab Syafi'i sahaja yang sunat. Jadi kita yang muqallid, yang bertaklid dengan mazhab Syafi'i, buatlah duduk lagu tu. Kata tok guru saya, dia kata apa? Dah lalang hang duduk buat bila? Kan, ada pun kadang-kadang keadaan seseorang itu tidak mengizinkan dia duduk lagu tu. Contoh dia badan besar, kan, badan 100 lebih, kan, dia berat, jadi dia tak nak duduk tu, dia tak center, dia kira nak rebah. Ni saya cerita based on true story. Testimoni dia adalah diri saya sendiri, kan. Bila kita badan besar, kita nak duduk tawarruk tak selesa. Dia jadi nak terbah, jadi kita ambil pilihan untuk duduk iftirash, duduk hal lagu biasa, duduk seorang duduk di antara dua sujud. Akan tetapi yang mana mampu untuk duduk tawarruk, duduk, dapat pahala lebih. Dah lalang duduk, lalang buat mana pun kita tahiyat akhir juga pada bab itu. Yang tu ya, jelaslah duduk tawarruk. Yang ke-18 iaitu duduk iftirash. Pada duduk tasyahud awal, tahiyat awal, duduk di antara dua sujud ataupun duduk istirahat, iaitu duduk di atas tapak kaki kiri dan mendirikan tapak kaki kanan. Okey. Macam kita duduk istirahat, duduk tahiyat awal ataupun duduk Allahu SWT, duduk di antara dua sujud ataupun duduk istirahat. Istirahat tu maksud dia daripada sujud nak naik atas, dia rehat sat, naik balik. Tu duduk istirahat. Duduk istirahat. Macam mana cara dia? Duduk punggung atas kaki kiri, kaki kanan pacak tekan. Adapun kalau tak mampu pacak kanan, tak perlu pacak pun tak apa. Betul. Baik noh, yang tu. Semua orang buat dah, saja orang ingat anak abang itu sunat hukum dia. Kan? Kalau tak mampu duduk iftirash, dia ustaz dia terpaksa duduk
Sila, tak apa, duduk sila. Tak ada masalah. Tapi duduk sila lagi nak baca, nak pergi sujud susah kan. Macam tuan-tuan ni duduk sila, nak sujud seksa kan, nak balik nak tui lagi naik ke atas kan. Tu. Tapi ada orang dia tak boleh duduk iftirash, ada. Sebab tu dalam mazhab Malik ada satu lagi duduk yang kita panggil kaedah dia dalam mana pacak dua-dua kaki. Pacak dua-dua kaki. Duduk macam duduk antara dua sujud tapi dia pacak dua-dua kaki. Jelas tak? Kan? Clear tak? Tak clear tak saya nak suruh saya tunjuk macam mana? Dah semua. Kalau tak clear nak tunjuk. Kan duduk macam iftirash. Kalau kita duduk iftirash, kaki kita tok punggung kita atas kaki kan. Ni kita tok punggung kita atas. Lepas tu kita pacak macam itu sunat juga pada mazhab Maliki. Contoh kalau kita tak boleh duduk iftirash, kan kita tak mampu duduk iftirash, ada orang kaki dia tak boleh nak lipat, memang ada orang dia kaki tak lipat, dia sakit kan. Kita faham sembahyang tu Allah Ta'ala, Islam tu memudahkan kan. Ada kaedah dia, kita tengok keadaan. Contoh situasi yang tu orang kita tak selesa, ada setengah orang kita dia tak boleh nak duduk, dia butuh juga nak duduk lipat, tak boleh sakit. Ambil macam mana orang bertaklid pada mazhab Maliki, iaitu pacak kaki dua kaki dulu boleh. Yang tu. Baik, yang ke-19 clear 17-18. Duduk di dalam semayang ada dua macam, duduk tawarruk dan duduk iftirash. Duduk tawarruk pada tahiyat akhir, duduk iftirash pada tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, dan juga duduk istirahat sebelum naik rakaat yang seterusnya. Baik, sunat yang ke-19 di dalam solat, sunat hay'ah, iaitu menggenggam jari tangan kanan apabila meletakkannya pada lutut kanan dan meletakkan jari tangan kiri ke paha kiri, jari tangan kiri ke paha kiri, dan juga jari selaras dengan kepala lutut bagi kedua tasyahud. Tangan kanan digenggam 3 jari saja, jari telunjuk dilepaskan dan ibu jari diletakkan di sisi jari telunjuk, macam kita nak buat ya, maknanya kan. Genggam tangan tu hukum dia sunat. Naik tahiyat tu awal ke tahiyat akhir, naik buang duduk tu genggam. Tangan jari telunjuk dilepaskan, genggam 3 jari saja. Genggam 3 jari saja. Jari ni lepaskan, jari dia ni, jari ibu jari follow jari telunjuk. Betul. Dia duduk. Maksudnya kita tak genggamkan benda betul tak. Hukum dia genggam ni, hukum dia sunat. Waktu bila kita nak lepaskan genggaman dia? Selepas mana bagi salam yang kedua. Kan kita dengar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kepala kali pi tengah balik, lepas. Clear tak? Jelas tak? Genggam bagi salam. Contoh bagi salam, cara bagi salam, Assalamualaikum warah kali. Naik balik tengah, Assalamualaikum warah kiri. Clear tak? Saya beri contoh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalimah tengah, tangan pun lepas balik. Jelas nak? Tentu. Dan hukum mengangkat, satu lagi sunat adalah mengangkat telunjuk apabila syahadah asyhadu an la ilaha illallah, naik jari. Ya, naik jari. Makruh kalau kita duk pusing-pusing je. Pusing ni walaupun pusing 1000 kali pun tak batal. Kan, sebab dia bukan anggota yang besar. Pergerakan bukan anggota yang besar. Tapi ada orang yang duk main pusing, duk buat lukis dulu kan. Kan tak boleh makruh hukum dia. Jadi angkat asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa angkat ni? Mengikut kajian saintifik. Urat jari ni, tuan-tuan yang doktor boleh risaukan saya kalau betul ya. Dia ni link ke jantung. Wallahu ta'ala alam. Saya tak pasti. Sebab tu syahadah kita bila kita angkat benda ni, dia akan bawa kepada hati.
Wallahualam. Dan kalau mengaji mesti selalu apa Tok Syekh kita sebut kan, ada ashab terlibat pikir kita punya qalb dan bawa hati kita. Sebab tu orang takbir pun dia akan angkat tangan kan, yang tu wallahu ta'ala alam. Nah, jadi angkat asyhadu an la ilaha illallah, makruh gerak. Adapun dia nak tik, nak gerak sikit-sikit supaya hati dia rasa, tak apa, clear tak? Tapi dia gerak, ada orang jenis passion duk main gerak dah tu kan, mungkin dia nak bagi rasa lebih khusyuk kot, yang tu. Baik, clear nah. Pada bila nak angkat tu, asyhadu an la ilaha illallah, syahadah kan, pada syahadah. Lepas ni kita dah buat genggam tangan, naik duduk je tahiyat akhir, genggam terus, duduk je tahiyat awal, genggam terus, genggam tangan tunggu bawah. Dia naik waktu bila syahadah naik, habis syahadah boleh turun balik, tak apa, dah duduk tu tak apa. Bila nak lepas genggam, lepas salam yang kedua. Clear tak? Clear tuan? Baik. Sunat yang ke-21, mengekalkan penglihatan pada tempat sujud dan mengekalkan khusyuk. Khusyuk iaitu menghadirkan hati, menetapkan segala anggota dan mengamati bacaan dan zikirnya. Baik, 21 ni, mengekalkan tempat penglihatan pada sujud ni, Imam Nawawi mengatakan ketika menyebut pada bab ni, dia kata apa? Hukum dia sunat yang sangat dituntut kalau boleh. Sebab apa? Tak mau bagi hilang fokus kan, tak mau bagi hilang fokus. Tapi kalau tak tengok tempat sujud, contoh dia tengok depan, tidaklah menjadi makruh. Clear lah. Bukan jadi makruh. So contoh imam, tak mau kita pun tengok imam kan, tadi ada tengok imam, tak mau tak tengok imam ke dah, tengok imam kan. Tapi apa nama, bukannya dia tengok imam sebab bacaan tulisan imam, contoh imam pakai baju kan layan blus ke apa semua kan. Kan dulu jenis sekolah mendengar ada suka buruh nama orang belakang baju kan, kelas tahun 98 form 5. Sekali dia bubuh Bro, Fairuz, Aslam, dia bubuh semua tu. Betul dia jadi imam pula. Orang duk baca di sana. 98 SPM. Nah, semua dah jadi yang dulu orang gila duk buh nama kat baju kan, tak tahu zaman lah ni bubuh dah, zaman ni buah dah kat buh. Kan tu. Orang bila sebut pasal baju tu tak ingat yang arwah yang bawa ni meninggal jogging tu. Kan tuan-tuan tengok benda yang kini kan, ada seorang jogging tu. Sedih tu sebab apa? Sebab saya orang pertama jumpa, saya naik motor pagi tu, hari Senin, Senayan betul. Naik motor dengan anak, pusing 8.40 masa tu. Anak bongsu, setakat ni bongsu lah, anak kata bongsu tu pun tak tahu, tak boleh jaminan nanti. Bini muda ni, yang bongsu umur 3 tahun tu duduk depan, belakang kakak dia kelas PDPR ke 10, mereka duduk kecek. Berapa jom naik motor kan, kita pun start motor baru, motor baru beli juga kan, motor murah kayak RS ya kan, baru beli juga, muda pun. Kira anak sebelum ni naik skuter kan, kali ni dia duduk tanya naik motor tu, kita pun naik motor. Turun ke batas ban Mantang Sungai 2, lalu buat payang. Saya duduk halau burung masa tu kan, tuan-tuan ni musim ambil padi. Bila musim ambil padi, burung penuh benang kan, duduk ambil apa, berai-berai padi-padi yang dulu dah ada. Burung putih banyak, burung putih besar dengan burung kelabu hitam. Jadi kita duduk halau dengan anak sulung saya. Okay, adik halau. Wah, tak tengoklah depan tuan-tuan. Anak belakang ni nasib baik dia follow saya, dia cuik dekat baba, ada orang tidur kat depan. Saya kali-kali, kalau anak saya tak tegur masa saya naik teh kan, betul saya kali-kali depan terus saya break. Ketak kan, ketak. Ya dah buat tu tak ada siapa kat benang tu. Sebab tuan-tuan tengok gambar kat Penang gini, ada gambar saya, orang ramai duduk PM. Ustaz tu gambar ustaz lah. Ya saya tahu pula, saya kira copy paste lah.
Yang hentak mana dia cerita, saya berhenti kat kaki dia. Abang, ketak bawah, ketak yang pertama. Takut dia perompok. Dan itu saya otak saya duduk rompok tu, takut dia tahan dari kita. Jalan badan kita besar pun kadang-kadang dengan main anak dia main rompok kita pasal bagi juga. Nak berdawan apa lagi dia pegang anak kita susah. Kalau kita sorang-sorang tak apa lagi kan. Saya tengok lain macam ni, muka dah bucat. Saya berhenti muka depan, tongkat dia kata adik ni yang turun. Baba seorang turun. Tentang minta maaf dengan saya ni otak macam-macam. So bila saya duk fikir ni situasi kita COVID kan, bila situasi COVID kita duk fikir ni pingsan sebab COVID pun, kita pun cari batang kayu. Takut nak sentuh, takut tuan-tuan, takut kan. Tak ada jadi, tak nyot tengok tangan dia pun dah pucat, dah genggam. Kan doktor mungkin boleh tahu pun kalau tangan orang genggam pucat naik-naik merah-merah tu kira ada kata padam dah. Ada kata lah kan. Allah Ta'ala alam. Sebab dalam masa sebelum ambulans sampai saya balik dah. Sebab anak doktor teriak, dia tengok dulu tak boleh anak doktor teriak. Saya tak tahu nak apa. Pom naik motor masuk bawah payah. Jumpa seorang pakcik duduk lepak depan motor. Saya kata pakcik, saya tak panggil pakcik, panggil abang. Mula-mula tua saya panggil abang. So dia rasa muda lagi kan. Kita kena menghormati perasaan orang. Jadi saya kata tu ada orang duduk pingsan ke meninggal, saya tak tahu. Dia memang complete set baju, memang baju jogging. Dia pun pi cek. Ui Jasni sebut tu nama. Dia start motor pom. Pagi orang main ramai. Traktor pun main masa tu apa semua. Sebut. Betul Pak Long dia kata apa? Baru tadi nampak dia jogging. Kan baru tadi nampak dia jogging. Dia memang kaki jogging tuan-tuan. Rupanya sejarah dia memang kaki jogging. Sebab saya baca komen kat Penang kini, hendaklah kita warm up apa semua untuk first time jogging. Tak tuan-tuan, dia memang kaki jogging. Satu je nak faham apa dia. Dah sampai masa dia. Sungguh tuan. Doktor jantung pun boleh mati sebab jantung. Dah sampai masa dia. Kan ini membenarkan kalam Allah. Aina ma takunu yudrikumun walau kuntum fi burujin musyayyidah, satu ayat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa hum la yastaqdimun. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada 3 ayat. Ada 3 ayat kat situ. Satu yang lebih pendek, summa ilaina turja'un. Kepada kami lah Allah Ta'ala kata hamba akan kembali. Dia membenarkan maut dulu dah sampai. Kan tuan-tuan yang tu. Segi benar. Jadi bila panggil, lepas tu call kecemasan. Dia kata yang muda nak sampai lambat lagi, boleh tak tolong buat CPR? Saya nak berotak CPR dari mana? Saya dah ingatkan CPR hati dah mulut tu. Dia tahu, rupanya dia kata, ambil tangan, dia bagi tahu belah kiri, bawah sikit, berapa jari, tok tekan. Kan? Lepas tu dia sat-sat, cik pakai mask tak? Yang masa dulu saya kata, saya pakai mask. Cik pakai mask, tangan sarung tangan tak? Saya kata, mana nak naik motor pakai sarung tangan? Dia kata, kan kalau naik motor betul tak boleh buat motor dah ada anak. Okey, kita apa, nanti cik pastikan cik sanitize tangan. Dia cakap tu. Saya pun tekan, tak boleh pergi tuan-tuan. Saya pasti ingat dia tu. Ada seorang mamat tu dia call, baju putih kalau tuan-tuan tengok gambar yang lupa orang. Dia pun tekan. Main dapat tu seorang yang prank, lek, ngopok kat mulut dia. Tak ada ni. Uyuh. Kita tengah dah buat CPR, dia boleh kata ada betul. Tak ada ni. Allah, kita jadi luntuk semangat. Kita dah ketak semua cukup tuan-tuan. First time kot tuan-tuan. Doktor tak apa duk selalu duk tengok benda orang tu. Kita dah first time. Kan Pak Long tu lek. Tak ada ni. Tengok tangan tak boleh tahu. Confident lah. Kan kira kalau buka klinik cepat. Dia tu boleh. Doktor nanti kalau nak ada rasa macam lebih ke, kurang staff panggil dia. Dia boleh tengok pun dia. Tak ada. Mana tuan-tuan tu. Tuan-tuan yang tu nak apa? Lagu mana pun sihat kita. Kalau dia nak mati. Selalunya kes lagu tu doktor dia heart attack no, heart attack. Nak kata stroke apa pagi lagi.
Sebab dia jogging waktu tu 7.30 dia buat dia keluar. Bini dia kata keluar rumah 7 lebih. So still sejuk macam ni tuan-tuan lah. 7 10 dah. Tuan-tuan tengok dulu. Sekung yang sejuk tu. Tak apa, kembali balik bab ni. Tuan-tuan, jadi Allah bagi kita hidup, wastaghfirullah, Allah tak sebut. Apa minta lah ampun. Kan, minta ampun pada Allah sebelum kita kembali. Kan, yang tu, baik. Dan hendaklah mengekalkan khusyuk. Nak kekalkan khusyuk ni satu benda yang susah lah nak cerita. Kan, antara tanda-tanda kiamat ataupun tanda-tanda akhir zaman, Allah mengangkat khusyuk dalam solat. Susah lah. Kita tak boleh nak dapat macam mana Sayyidina Umar. Kan, cabut anak panah tengah semayang. Kita cicak lalu depan pun selesai kita lari. Kan, cicak lalu depan, buak kita pun lari. Kan, yang tu. Jadi macam mana khusyuk pada akhir zaman, umat akhir zaman macam kita ni? Buat main hati sekali baca tu. Buat main. Macam mana nak buat main hati ni? Salah satu kaedah buat main hati, kita kena faham apa yang kita sebut. Baru dia ada feel. Kan? Nyanyi lagu Korea, kalau tak faham dia kurang sikit feel. Kalau faham apa yang Korea tu cakap, baru dia main feel. Kan tuan-tuan? Melainkan kalau lentok lagu tu memang lentok lagu apa? Memang meruntun jiwa, kita main feel juga kan. Yang tu. Contoh kita tak faham lagu nasyid. Lau kana bainana al-habib, tak faham pun. Tapi bila main dia punya lentok tu, oh macam sayu, oh mungkin lagu sedih kot. Kan lagu tu. Jadi macam mana dalam semayang ni? Tuan-tuan, kena usaha buat main khusyuk dalam solat. Macam mana usaha? Kita faham apa yang kita baca, sama ada dari segi surah ataupun bacaan-bacaan. Tuan-tuan kena mengaji lah. Ada Ustaz Hasnul tu. Dulu dia Ustaz Hasnul Syam, tuan-tuan kenal kan? Tok Gadi Tok Gadi seperampai tengah. Kan, tuan-tuan nikah mungkin dia jadi khadi ke tuan-tuan. Dan dia buat apa kelas khusus memahami makna-makna bacaan dalam semayang. Rabbi filli warhamni subhana rabbiyal a'la. Tuan-tuan, yang tu kira paling kurang memang kena tahu. Tak pun paling bodoh-bodoh tuan-tuan, Fatihah dengan tahiyat akhir kena faham. Surah Fatihah dengan tahiyat akhir kena faham. Tahiyat akhir tak apa ni tuan-tuan. Tang syahadah tu, asyhadu alla, yang tu pun tak tahu habis tahu. Kan, bacaan tahiyat akhir yang paling rukun tu syahadah tu. Sebab tu kat sekolah memang pagi-pagi kita akan train budak. Setiap kali masuk kelas, cikgu apa sekali pun, walaupun cikgu yang masuk tu cikgu English, teacher yang bukan Islam, still dia akan baca doa. Teacher pun dia kena diam. Dan kita selitkan dalam, selalunya semua sekolah dah begitu. Dan semua sekolah kebangsaan memang standard dia punya doa. Dia akan selit apa? Habis doa Allahumma fil lana dzunubana, dia akan selit asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan, aku naik saksi yang tu. Yang tu kena tahu. Kan, baru dia boleh datang khusyuk. Yang tu bab khusyuk. Baik. Bab yang ke-22, masuk kepada solat dengan perasaan rajin dan selesaikan dahulu perkara-perkara yang mempengaruhi hati, sama ada berkaitan dunia maupun akhirat. Yang ni bawa hati, main perasaan rajin. Ataupun sebab tu kalau makanan dah terhidang, makan dulu. Kan, saat ni tengah semayang dia teringat nasi kandang dia ambil doa tu. Dia teringat macam-macam. Tak boleh nasi kandang kita kena store tu, tak order kat beza tu. Hidup main layang kita tak tahan tu. Dia buka gambar, dia tag nama kita. Jangan. Kita dalam proses. Jadi kira budak ni. Kan tuan-tuan yang tu. Bawa main hati. Kalau benda-benda contoh lapar, makanan dah terhidang, pergi makan tu tak apa. Pergi makan tu supaya dia tidak mengganggu kita punya fokus dalam solat. Baik. Yang ke-23, menghadirkan kebesaran Allah di dalam hatinya. Sebenarnya 21, 22, 23 ni lebih kepada kita bawa main khusyuk kita.
Kan lebih pada apa? Yang khusyuk. Kita kena ta'zimkan Allah, membesarkan Allah. Sebuat tu sebut Allahu Akbar, kena rasa Allah tu Maha besar. Allah melihat kita, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, untuk habis 43. Baik. Kata Imam Al-Hasan Basri. Imam Hasan Al-Basri ni iaitu seorang tabi', kan, ataupun nama asal dia adalah Al-Hasan bin Yasar, yang mana satu hari dia pernah didoakan, ataupun nama panggilan lagi apa? Abu Sa'id. Dia pernah didoakan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu waktu dia kecil. Waktu dia habis hafal Quran, waktu tu umur 10 tahun. Oh, tuan-tuan, umur 10 tahun. Kita umur 10 tahun dah boleh caplum ni. Caplum. Tuan-tuan boleh caplum tak? Kan, petang dulu tu bubuh biji nerai ah. Pam. Waktu dulu ah. Lah ni mana ada caplum ah, beli pistol RM2 ah. Kan, beli pistol dia RM2, bubuh biji-biji dia tu tembak. Tak mau budak nak ingat ni main PUBG. Kan perang real tu ustaz. Mana main caplum depa perang tu PUBG. Baik, tuan-tuan. Imam Hasan Al-Basri dia hafal Quran 30 juzuk waktu umur dia 10 tahun saja hafal. Allahu Akbar. Kan? Dan dia pernah didoakan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, bagilah ni faqih dalam agama, dan bagilah dia ni disayangi oleh manusia. Dan tuan-tuan, sebab tu kalau kita tahniah anak kan, tuan-tuan kalau tahniah anak, tuan-tuan kan ambil ayam lah, kurma. Tak kira lah kurma apa pun, jangan duk cari ajwa. Memanglah ajwa tu bagus, tapi dah main ajwa ni mahal. Kurma biasa pun tak apa, kunyah bagi kena ayak sikit, bagi dia lembut, tenih dekat langit atas dengan keseluruhan mulut. Boleh pakai ibu jari ke, jari tunjuk ke, jari tengah boleh pakai. Tengok mulut budak, kan lagi mulut budak kecil lah, kita pergi jolok dengan jari tunjuk ke, jari ni punya besar, dan luka budak dia. Langit bayi tu dia lembut, jadi tekan-tekan baca doa apa? Allahumma faqihhu untuk lelaki, faqihha untuk perempuan. Okey, itu tahniah. Ada pun doa yang lain, tuan-tuan pun hafal. Apa dia? Tuan-tuan baca kat ubun kepala budak tu surah Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Kan, baca yang tu kat dia, tiup. Tuan-tuan, itu sebenarnya bukan untuk tahniah saja. Maksud kata kat sini anak besar tau. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, tuan-tuan pergi duduk kat dahi dia, tak tangan Allah, perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'awil wahdina ila siratikal mustaqim. Tiap-tiap malam tiup. Mudah-mudahan doa ni sebenarnya doa Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab tu Anas bin Malik dia cerdik, sebab Nabi doa untuk dia. Ada yang mengatakan dia doa untuk pada apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang tu. Maka cerdik kan doa tu. Tuan-tuan boleh doa kan, baik tu. Dan di hujung usianya dia menetap di Basrah dan terkenal dengan ulama yang paling masyhur dan paling masyhur. Baik tu. Kita tengok kan. Antara anak murid dia iaitu Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ni dia berpisah dengan Imam Hasan Al-Basri. Anak murid dia Hasan Al-Basri ada bernama Wasil bin Atha. Dia buat keluar fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni jenis kita tak boleh pakai dia jenis main logik akal banyak. Logik akal dia terkeluar lah. Baik. Sebenarnya apa nak kait dengan Imam Hasan? Kata Imam Hasan Basri ni, dia kata apa? Semayang yang mana tak ada hati pada Allah Ta'ala, dia tahu main langsung. Dan kemudian hati dia pun tahu main dalam semayang. Dalam tengah semayang ni tak ada fikir apa. Waktu tengah semayang dia fikir macam-macam. Dia fikir dia punya forex tunggin, dia fikir dia punya saham jatuh, dia fikir dia punya bini pertama kantui dengan bini kedua. Dia fikir macam-macam tengah semayang.
maka dia tak ada baca apa, tak fikir apa. Kata Imam Hasan Al-Basri, itu sebenarnya bukan sembahyang, itu adalah hampir kepada seksa Allah. Sebab hang meletakkan ada benda yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tuan-tuan. Maka kita berusaha, kita faham khusyuk dalam bukan satu benda yang mudah. Usaha untuk khusyuk dalam solat, sekurang-kurangnya kita memahami apa yang kita baca, dan kemudiannya kita cuba buat main hati kita untuk fokus dalam sembahyang. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat ini dulu. Betul tak? Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi kita dah sentuh beberapa bab dalam perkara sunat ihya. Duduk, yang pertama duduk bagi kepada dua, tawarruk dan juga iftirash. Kalau tak mampu duduk iftirash yang lipat kaki kaki tahiyat awal tu, boleh pacak kaki dua, lepas tu still dapat pahala sunat. Yang ketiga iaitu genggam tangan ketika tahiyat akhir. Yang keempat syahadah angkat tunjuk. Angkat tunjuk tu sunat lah. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat tangan tu sunat. Angkat tangan tunjuk tu, jari tunjuk. Pada bila? Pada syahadah. Yang ke-21 ataupun yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, iaitu semuanya lebih pada membawa hati, membesarkan Allah. Ingat, ke mana pun kita balik jumpa Allah. Jadi antara wasilah kita dengan Allah solat. Sebab itu nama dia solat, silah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang begitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara silap daripada kesilapan saya sendiri, kita tutup dengan istighfar dan astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.